اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 13 baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula segala perkara yang wajib. Segala perkara yang wajib, segala sifat yang wajib. Wajib ni bagi Allah. Wajib bagi Allah, yakni maksud wajib bagi Allah ni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala. Yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati mereka itu. Bermula segala yang wajib ni amat banyak. Itu khabar dia, amat banyak. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah di hadapan tu, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dua kali wajib sini. Wajib bagi Allah, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dulu, lepas dah dulunya, wajib ada tiga. Ada wajib akal, ada wajib syarak, ada wajib akal, ada wajib adat. Sekarang di sini ni, wajib apa sini ni? Perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala di hadapan tu, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tak nyata sini. Wajib apa sini? Wajib syarak ke, wajib akal ke, tak nyatakan di sini. Dia kita boleh buat pengecaman. Kalau wajib tu wajib bagi, ataupun wajib pada, wajib bagi, ataupun wajib pada, wajib aklan, wajib pada akal. Itu kaedah dia, pengecaman dia lah. Kemudian wajib atas. Wajib atas, wajib ni atas, tekan, ada tekanan. Dia panggil apa ni? Wajib syarak. Dia kata gitu. Nak kenal dia, kalau wajib bagi, wajib pada, wajib akal. Kalau wajib atas, itu wajib syarak. Takrif wajib akal lepas dah dulunya. Wajib syarak ni benda ni pegang boleh pahala, tak pegang dosa. Bukan tidak sah iman lepas dah. Jadi nak cerita berkaitan dengan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, wajib pada akal. Sebab di atas dulunya permulaan agama, umbi agama, asas agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permulaan agama, umbi dan asas agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah ni maknanya mengetahui, mengaku putus akan segala sifat yang wajib bagi Allah. Itu panggil kenal Allah. Sekarang nak ceritalah pula berkaitan dengan perkara ataupun sifat yang wajib bagi Allah. Jadi pengulang agama mengenal Allah. Mengenal Allah ni kita mengenal sifat dia. Jadi nak cerita sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada maksud pembicaraan. Jadi bermula segala perkara yang wajib bagi Allah. Wajib akal. Dia perjelaskan lagi, yakni kata wajib bagi Allah ni yang tentu sungguh. Tentu sungguh pada akal. Akal tak terima nak kata sebalik ni. Yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala. Sifat yang wajib pada akal, sifat yang tentu sungguh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut akal. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf.
Yang wajib, mana wajib syarak atas tiap mukallaf. Atas tiap mukallaf. Yang wajib atas tiap mukallaf ni, wajib apa? Wajib mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh dalam hati mereka itu mukallaf. Wajib syaraknya mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh dalam hati, mengaku putus di hati. Ni pegangan kita, ni wajib syarak. Mengetahui serta mengaku putus, mengaku tentu sungguh dalam hati. Mana mengaku putus dalam hati kita. Kalau tahu saja, tak mengaku putus, tak mengaku sungguh, tak pegang di hati, tak jadi lagi, tak lepas. Dia kena mengetahui serta mengaku putus dalam hati, dengan tentu sungguh dalam hati mereka mukallaf. Jadi sifat yang wajib pada akal ni amat banyak. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni amat banyak. Banyak mana kata banyak tu? Tidak dihingga akan dia malaikat Allah Ta'ala. Nak hingga, nak bilang, tak ada kesudahan nak bilang. Tak nak hingga, tak nak sakat. Honing ni berpegang secara ijma'. Honing berpegang secara ijma'. Allah Ta'ala, Tuhan yang kita sembah, bersifat dengan sifat kesempurnaan yang amat banyak, yang mana bilangannya tidak terhingga. Yang mengetahui, yang boleh hingga hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Yang mengetahui, yang boleh hingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Wa imma para malaikat, wa imma para rasul alaihi wassalatu wassalam pun tak nak hingga. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh menghingga, boleh bilang satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah dengan bilangan, dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sekat tu je lah. Macam mana pula Allah Ta'ala hingga bilang, Allah Ta'ala mengetahui dengan bilangan, dengan pengetahuan yang tidak terhingga, tak capai akal lah. Cuma biasa dibuat misalnya, sebagai contoh kita kata, apa yang akan berlaku di syurga. Apa yang akan berlaku di syurga tidak ada kesudahan. Kan begitu? Syurga neraka kan kekal, tidak ada kesudahan. Apa yang berlaku di syurga tidak ada kesudahan jugalah. Kejadian-kejadian yang berlaku di syurga samalah tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala tahu tak segala-gala perkara yang berlaku di syurga. Allah Ta'ala tahu. Setakat mana Allah Ta'ala tahu? Tak ada takat mana lah. Sebab apa yang berlaku di syurga tidak ada kesudahan. Jadi Allah Ta'ala mengetahui satu-satu apa yang akan berlaku di syurga dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan juga. Itu je. Faham tak tu? Faham gitulah. Sekata ini ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada ilmu sikit, ada ilmu, ada hak kita ni. Dah lah sikit ada hak pula. Ilmu Allah, ilmu yang tidak ada kesudahan. Jadi makna segala sifat Allah ni amat banyak, tidak dihingga akan dia malaikat Allah. Maka wajib mengaku dalam hati mereka itu mukallaf dengan sungguh semuanya, semua segala sifat yang wajib bagi Allah tu, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaku putus di akidah kitanya, sekalian sifat yang tidak terhingga bilangannya adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu je. Secara apa panggil? Secara ijmal, secara kasar, secara rekah, seperti tak lalu. Mana apa? Tiap-tiap sifat kesempurnaan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap sifat kesempurnaan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hak 20 tu. Hak 20 tu cerita nombor 2. Hak ni hak mula-mula ni. Orang panggil kenal Tuhan ni, orang yang berpegang di akidah dia, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang banyak, yang tidak terhingga.
Kalau dia pegang Allah bersifat dengan sifat 20 je, tu tak kenal Tuhan tu. Ini yang panggil permulaan agama, umbi agama, asal agama mengenal Allah. Maknanya berpegang di akidah segala sifat Allah yang amat banyak, yang tidak terhingga, semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya segala sifat kesempurnaan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan faham itu sifat Tuhan 20 je. 20 nombor 2 depan. Contohlah kita kata pemurah, contohnya pemurah, pengampun, ghufran, sifat ghufran, memberi rahmat, sifat rahmat Allah Ta'ala. Sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan? Sifat kesempurnaan itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum lah ni. Tapi sebab apa tak dibilang dalam sifat 20? Itu semua sudah masuk dalam sifat iradat. Jadi nama Allah 99, nama Allah ada dengan sifat Allah 99 tu, itu dia sudah masuk dalam sifat 20. Mana kalau kita kata nak kena tahu satu-satu 99, pula kita ni 99 nama Allah. Dan kita kata wujud 20, ada 20 tu nama sebelah ada dalam sifat 20. Jadi mana kesempurnaan, sifat lebih, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Tuhan yang mana kita naik saksi tiada Tuhan malaikat Allah sebagai zahirnya orang Islam. Zahir orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan malaikat Allah. Allah ni Tuhan yang sebenar, Tuhan yang sebenar, yang lepas daripada segala-galanya. Segala-galanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang satu, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang macam mana kau lepas dari segala-gala, segala-gala berhajat, bergantung kepada dia, Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ini susunan. Ini pergi pada akidah lah. Asyhadu tadi tu zahir sebagai orang Islam, pergi pada pegangan. Allah Tuhan yang kaya daripada segala-galanya, segala-galanya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestilah bersifat dengan sifat kesempurnaan, ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Depan dia kata itulah Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Sebab kalau ada satu je sifat kekurangan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak kaya dah lah. Sebab ada juga sekaya sesifat kurang dia. Kena gantung nak tolong orang lain lah pulaknya. Itu bukan Tuhan gitu. Itu bukan Tuhan. Itu timbul keadaan-keadaan kadang-kadang orang yang tak memahami, dia akan kesoalan pula. Ambil mana pula dah kaya Tuhan. Bahasa Arab panggil istirnat. Segala-gala berhajat pada Allah Ta'ala. Ambil mana pula? Reka mana pula? Dalam bab pegangan tak ada nak reka. Dalam bab pegangan tak ada nak reka. Adalah ambilan dalam Quran, dalil-dalil dia. Contohnya, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu semua ni bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah yang kita bergantung tu kaya daripada segala-galanya. Itu biar. Bukan kata nak reka-reka, tak ada. Lengkap sebagai orang Islam. Lengkap sebagai orang Islam. Tu kena kenal Tuhan. Asyhadu, apa berubah asyhadu. Apa berubah semayang. Apa berubah puasa. Ke munafik tak semayang tak puasa. Dia ingat dia semayang, dia puasa pakat. Dia berubah semayang puasa. Bukan semayang barang-barang semayang. Semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makmum. Kita semayang sama-sama kita hok kurang belaka ni. Semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Buat mana? Tak boleh berubah. Tu tahu dah tu ni. Kan ada tunjuk ke lain pula. Tunjuk ke lain tu. Apalah dulunya. Ada musim juga. Jangan anak minggu. Ada musim ni. Dia ni man habba syai'an aksara zikra. Orang tu minat satu perkara, tebik mulut dia diminat. Dia sama mulut. Minat tu. Dia minat satu perkara, diberi itu perkara aksara zikra. Makna sebutan dia banyak. Banyak sebut benda tu. Tu mana minat dah lalu tu. Tak apa minat gitu. Bukan minat benda karu. Tapi yang ni minat tu. Tak faham tu. Sebab ni tak ada. Dia pun nak cakap dengan orang dengan tarikat dia dengan orang lain. Sebab itu dia tak semayang. Saya tanya orang tak kaya kenapa orang kau ulama. Orang tarikat ni saya tak perlu semayang tak. Sebab saya diri saya dengan Allah Ta'ala dekat je. Jangan buat nama tarikat gitu. Uduh nama. Bukan tarikat. Saya cakap dia orang. Jadi dia bukan tarikat. Itu ajaran sesat. Tarikat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran sesat. Jadi kita sekalian sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, kita pegangnya secara ijmal. Semua sifat kesempurnaan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala lawan bagi yang wajib itu. Bagi yang wajib mana? Yang wajib yang amat banyak tu, yang tidak dihingga tu. Ada lawan ni pula. Mana lawan dia? Bayangnya daripada segala perkara mustahil. Yakni perkara mustahil ni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya itu semua sifat kekurangan. Semua hak lawan, hak mustahil ni. Tidak semuanya itu pun amat banyak juga. Banyaklah. Tidak terhingga. Dan sifat kesempurnaan tidak terhingga. Lawan sifat kesempurnaan, sifat kekurangan tidak terhingga juga. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala daripada sekalian sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Kita pegang dalam akidah kita, tak sama sekali sifat kekurangan ada di zat Allah Ta'ala. Mana tak sama sekali. Tentu tak. Mustahil sama sekali. Macam cerita lepas lah. Apa tujuan pula? Saya ni pegang kejap dah. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak. Padang lah. Bapa nak mari hasil lagi pula ni. Sifat mustahil lawan daripada sifat kesempurnaan, yang mana lawan pun tidak terhingga banyaknya. Sebab apa nak ada buat sini ni? Untuk ini memastikan bahawa kita pegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak ni memang pegangan yang sebenarnya. Sebab didatangkan yang lawan untuk memastikan kita pegang yang wajib itu betul-betul pegangan. Sebab Nabi sabdanya, al-asya' la tatabayyanu illa bi'adadiha. Satu perkara tak akan jelas, tak akan nyata, tak akan pasti, melainkan kena datangkan lawan dia, yang sebalik dia. Sebenarnya kita padam dah pegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak. Padam dah. Padam dah kita pegang kejap di akidah kita Allah ada. Padam dah. Sebab tu nak hari laginya mustahil sama sekali Allah tu lemah. Tak payah dah. Tapi kalau kita pegang kejap sungguh Allah Ta'ala tu ada, pastilah dalam akidah kita ni ada bahawa Maha Suci Allah Ta'ala tak ada. Maha Suci Allah Ta'ala lemah. Tak mungkin sama sekali Allah lemah atau mustahil. Sebab apa? Kalau kita pegang tu dak kejap, tak ada orang mustahil tu. Dia nak pastikan kita pegang tu betul-betul pegangan, datang sebaliknya. Hak mustahil ni ada dak dalam, hak dak sama saja. Memang dak ah. Sebab apa dak? Dak Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentu dak sama sekali sifat kekurangan. Mana kita pegang Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan, itu pegangan. Itu pegangan. Mana mari mustahil ni bukan saja-saja. Ada tujuan dia. Tapi bagi orang yang tak memahami kaedah Zibak 20 ni, jadi macam-macam. Jadi tak percaya mana. Lain ni anda agak tekan tengok, kata berat-berat.
dalam YouTube tu berat-berat. Dia kata barang-barang je. Kalau pula mengaji barang-barang je dia kata, mudah-mudah je. Jadi susah juga kadang-kadang kita nak cerita pun susah sebab apa? Maknanya lebih dah lalu ni kadang-kadang tak sayang kau kadang-kadang. Bayangkan kaedah sifat 20 1200 tahun hijrah, 1200 tahun dah diguna sifat 20 ni. Pelusuk dunia. Kalau kita memperolok-olok, mentertawa-tawakan, kita mentertawakan siapa tu? Puluh ribu, ratus ribu alim ulama yang bawa jalanan ni. Dia boleh mentertawa-tawa, memperolok-olok, memperkecil-kecilkan. Tergamuk. Dia berasa dia alim sangat. Bukan ini orang tak kenal diri ni orang panggil. Orang tak ada sifat-sifat mazmum, sifat-sifat mahmudah di hati. Orang yang riak, wujud takabur. Cara cakap pun dah. Gayanya kata macam-macam. Itu disebut sama dah kaedah sifat 20. Ini kaedah kemudian mula daripada kurun yang keempat. Di awal Islam tak ada kaedah ni. Di awal Islam kaedahnya kembali pada Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di awal Islam dalam bab pegangan, dia pegangan yang mana yang bersih, yang tak ada sebarang kekeliruan di awal Islam. Tidak ada sebarang perselisihan. Tidak ada sebarang perselisihan di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in di awal Islam. Pada masa Nabi SAW, waktu jelaslah. Bukan kata bab usuluddin, bab cabang agama pun tak ada perbezaan. Bila Nabi SAW wafat, naik Khulafaur Rasyidin dalam bab pegangan tak ada sebarang perbezaan. Naik habis ni selepas daripada Khulafaur Rasyidin, naiklah Bani Umayyah memerintah. Pun dalam bab pegangan ni, kalau ada pun sikit-sikit je. Kemudian tukar ni kerajaan kepada Abbasiyah. Tukar pada Abbasiyah itulah. Bila agama di pemerintahan bertambah luas, Rum Parsi pun jatuh, orang Ajam banyak masuk Islam. Orang Ajam ni bukan orang Arab, orang yang tidak memahami ayat Quran sebab bukan bahasa dia. Waktu dia bawa berbagai-bagai ajaran, berbagai-bagai fahaman, maka timbullah kaedah sifat 20. Jadi kaedah tu memang kaedah kemudian. Tapi kemudian pun di kurung yang keempat laginya. Walaupun kemudian masih lagi di kurung yang keempat, masih lagi di awal juganya. Kaedah sahaja. Tapi pada masa kurung yang keempat tu, walaupun kaedah sifat 20, secara sifat 20 ni sudah timbul, tetapi pada masa tu di kalangan umat Islam masih lagi pakai kaedah Quran dan hadis. Cuma ada jalan yang kedua, tapi masa tu masih lagi banyak digunakan Quran hadis. Dia kau lama, ada orang kau lama kau kurang. Jadi kau timbul kaedah sifat 20. Kaedah sahaja. Tapi sifat wujud mari mana? Sifat kidang mari mana? Sifat bakak mari mana? Ini pelusuk dunia pakar. Pelusuk dunia. Semua sekolah pakai sifat 20. Sekolah kerajaan ke, sekolah agama swasta, sekolah agama kita ke, sampai ke Azhar ke, sifat 20 belaka. Sekolah rendah kita semua sifat 20. Kerajaan ke, sekolah kita sendiri ke. Pergi Mahat Darul Quran Usila, Dadi 3 tahun tu memang sifat 20. Lepas tu Sanawi dipakai Silibus Azhar, sifat 20. Sebab dalam Quran dia Sanawi di Silibus Azhar, sifat 20. Jadi kita mesti tanya kawan-kawan yang mengaji di Azhar dulunya, tanya dia, di Azhar tak ada sifat 20. Dia kata doktor-doktor hurrah sifat 20. Cair dia. Doktor-doktor pensyarah dia. Begitu pula doktor-doktor dia hurrah sifat 20. Tapi bukan pada ain dah lah, tu semua pada kepayah belaka. Tiba-tiba kita boleh kata macam-macam. Gerik Yunang lah, dikata masuk ni fahaman ajaran lain lah dalam agama kita.
menyebabkan benteng akidah generasi kita tak kuat. Sebab apa? Sebab tidak kembali pada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada jalanan Greek Yunan. Allah begitu no. Duk mengaji ke sifat ni satu-satu sampai keletihan. Kau tahu mana tu? Kau tu bukan waktu apa dah dapat doa tu. Menyebabkan orang kita tak kuat pegangan. Siapa ke cari tu bomo lagi kata dia. Siapa ke pakar macam-macam, gelang lah apa untuk tolak bala. Oh tu tak ada pegangan, tu bukan ada sebab dahulu. Tempat kita lemah akidah ni sebab memang daripada awal kerajaan tak ada tekan bab pegangan. Sehingga kan orang cakap gini pun, walaupun dia itu lulusan tinggi dalam agama, maknanya dia tak faham pun berkaitan dengan jalanan pegangan. Dia tak faham. Kalau nak kembali pada Quran, itu jalan terbaik, dibawa lah ke jalan tu. Tapi kita, persoalan kita ni, bab pegangan ni kita kena ajar pada awal anak-anak kita. Sebagai mak ayah, kena tekan bab sifat-sifat Tuhan. Dan kita sebagai mak ayah ni, boleh ke nak ambil Al-Quran sebagai jalanan untuk kita ajar pegang pada anak kita? Boleh. Ambil ayat Quran ni, ayat ajar anak kita ni pegang ayat ni, pegang ni ayat ni gitu. Boleh baca Quran bermuju dah mak ayah ni. Boleh tu alhamdulillah, boleh tu bukan orang awam dah tu. Boleh tu ustaz dah tu. Ustaz kampung pun tu lagi boleh nak kembali pada Quran hadis. Ustaz kampung tu boleh. Dan macam mana kita ni? Kita nak pegangan umbi agama ni. Dulu mak ayah dulu ajarnya. Mak ayah memang jelas tak pandai. Lepas tu ustaz kampung belum tentu pandai. Lepas tu kita nak panggil dia bahasa dia pandai seorang tu. Panggil dia suruh dia ajar. Siapa-siapa pun memang dia datang dari sifat dulu. Cuma bila naik ke atas ni dia terkajang terus. Dia memperlekehkan, dia mentertawakan. Ada seorang tu, dia cubalah nak buat lagu. Dia kata masa budak-budak sebab 20 ni lagu. Dia nak buat lagu, lekat. Oh saya pun dah ingat dah, lama dah kata dia. Lama dah tak mengaji. Mana mengaji masa budak-budak buat lagu tu je. Tapi mana dia daripada budak sebab 20 juga. Tapi budak-budak ni setakat ngapa gitu je lah. Sikit-sikit kan tak tekan dulu dah. Tapi setakat tu akhirnya dia tak faham buat tu. Dia tak mengaji tu. Tapi kadang-kadang orang seumpama ni, kita tengok dalam YouTube tu, dia ada apa ni? Dia ada hak ibu jari ke atas, jari ke bawah tu apa? Apa? Like dengan dislike apa? Ramah hak gini dah boleh gini. Dalam YouTube tu nah. Hak gini ni awak tambah dia tau. Ya. Ramah hak gini dah bodoh gini. Faham tau? Kita pun baru reti je. Baru reti. Maknanya kalau dia tu jenis cerdik sungguh, jenis orang tawaduk, dia sedar tau. Sebab di bawah tu jawapan-jawapan di bawah tu nampak boleh tahan juga lah. Orang hak tu balik ke dia boleh tahan juga. Hujah-hujah boleh tahan juga. Tapi orang pesen ni dia rasa dipandang, dia rasa cerdik, orang sombong, riak, takabur gini payah. Orang habis dia kondek. Ni pesen ni payah. Oh dia kata ni Imam Syafi'i pun tak ada sebab 20. Nabi pun tak pernah ngapa sebab 20. Sayyidina Bakar pun tak pernah ngapa sebab 20. Sayyidina Umar pun tak pernah ngapa sebab 20. Oh bengong no, memanglah tu kurang ke berapa waktu orang zaman bila. Kata dia payah. Sebab apa depan ni kadang-kadang orang dia mentertawakan nak beri dia gelap. Jadi dia kau galau. Kau tak sedar. Jangan kita tak hormat. Kita tak hormat pada orang-orang terdahulu. Kita mempelekeh orang-orang terdahulu. Alim ulama yang terdahulu kita mempelekehkan. Ilmu kita banyak mana? Kalau dia sendiri pun tak lain nak cakap benarnya. Tak nak cakap dalam bab ni. Dia pun cakap cemaking. Tu dia kata ada dijumpa mocik satu orang, mocik tu orang 70 bawa semayang. Sebab apa? Ada ustaz ngajar lagi tak ngapa sebab 20 mayang tak sah.
oh ni bohong dah orang lalu lah. Kalau ada pun tu bukan salah separuh puluh, salah orang tu lah. Siapa suruh ngapa? Kita separuh puluh bukan ngapa. Kita faham, kita pegang sudah lah. Bukan suruh ngapa. Tapi nak ngapa, molek juga. Gitu je lah. Tapi bukan syarat ngapa. Lepas tu dia kata gitu, dia kata saya dah bakar tak ngapa, saya dah umur tak ngapa tadi. Dan kitab Imam Syafi'i pun tak ada. Tak payahlah sifat-sifat 20 kata dia. Segala sifat kesempurnaan sifat Allah. Dan memang kita jalan sifat 20 ni, segala sifat kesempurnaan sifat Allah. Ni macam mana kita ni? Inilah jalan sifat 20. Dia pening dah situ. Maknanya dia kata tak ada sifat 20. Makna apa? Kita pegang segala sifat kesempurnaan adalah sifat Allah. Terkait dengan sifat 20, itulah jalan yang pertama. Nampak? Jelas-jelas dia buta ilmu. Dia cetek dalam ilmu ni. Memanglah kita tak, bukan kata 20 selalu. Kita pegang secara iman sekalian sifat kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam kita pegang secara umum ni, setakat mana kok kita panggil kita ni kenal Tuhan? Dan sifat Tuhan banyak ni. Banyak umum gitu, takut dak ni dak kemak. Setakat mana padang kok? Tu tubik padang lah, ambil 20 padang. Dan nama tiang 99. Sebagai kalau tu masuk 20 tu dah tak apa dah. Sebab kalau kita umum itu saja, kita pegangan kita betul-betul kenal Tuhan ke tak? Sebab tak pasti ni. Setakat 20 padang. Tapi kita ngaji kau banyak sifat Tuhan, lagi molek. Jadi dah ambil kat situ mana kita pegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Waktu mungkin dia teringat masa dia ngaji budak apa kali. Tapi dia buang waktu. Dia buang. Mana dia kata selain cari dalil dalam sifat 20. Buat dalil Quran. Tak boleh jadi gagah sikit. Memang sifat 20 dalil Quran. Sifat 20 memang dalil Quran, dalil akal dua dia hari. Memang asal dalil Quran belaka. Jadi dia kata macam orang sifat 20 ni dah muka orang ketika akal dia sengaja cari dalil Quran. Mana nak pelagi Quran lah kononnya. Jadi macam orang ahli ulama sifat 20 ni, dah orang kata macam-macam kan. Dia pengen cari ayat Quran buat dalil. Kamu apa gitu tu? Manusia biasa apa gitu. Tapi berani. Dia kata dalam masyarakat kita ni sifat Allah ada 20. Sifat Allah ada 20. 20 je dia kata. Tak ada orang macam gitu. Dia kata hak cerdik sikit, dia kata hak cerdik sikit. Hak cerdik sikit ni dia kata saya ada catat sifat Allah yang wajib kita tahu 20. Sifat Allah yang wajib kita tahu 20. Kalau tadi sifat Allah 20 je. Hak cerdik sikit sifat Allah yang wajib kita tahu 20. Lepas tu hal lain tu sunat wali tahu dia kata. Dia pengilah. Cuba tengok. Dia ketahu lah. Dengar tu ketahu juga lah. Hak cerdik sikit tu. Mana apa? Sifat Tuhan wajib tahu 20. Mana sifat Tuhan tu banyak lah. Wajib tahu 20. Cerita gitu je. Lepas tu cerdik sikit. Kita boleh tengok dalam masyarakat. Contohlah kita kata Fatani Thailand. Fatani bukan Thailand. Fatani negara yang merdeka, negara suku, bukan Thailand. Fatani dijajah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih dah jajah. Macam-macam cara siang nak masuk pengaruh dia tu. Macam-macam cara. Tapi timbul cerita orang Fatani murtad. Tak timbul cerita. Kajian siang boleh masuk. Dia masuk cara-cara dia dari sekolah dia masuk. Tapi sebab apa kuat orang Fatani Thailand, orang Fatani, orang Melayu di Fatani ni? Akidah dia. Dan akidah ambil akidah mana? Akidah sebab 20 ni lah. Kalau hidup ngaji dia kecek pakai tua. Macam lagi tempat kita ni Kelantan contohnya. Bagaimana kuat orang Kelantan? Tak cekak nak tabur. Tak cekak nak upang.
Walaupun kita kata kadang-kadang orang Kelantan ni Zohir dak pakai tu dak pakai lah. Dia pakai lambang pok-pok pasik dia pakai. Tapi dalam ni tak ada dalam. Di seorang lagi dalam bok tu, dalam kurungan tu, dak, di dalam ni ada. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat kuat. Sangat kuat. Kita tak beli tu. Cuba kita katakan. Katakan. Peringat nak boleh duit Ihsan masuk dalam tu pakoh tak setara. Mau ingat aku seorang je kena orang lain pakoh je dah kalau kerajaan kita tergamuk dia. Tergamuk. Hoto Kelantan tu Zohir orang dia dah pakau. Masuk dalam tu boleh tentu. Sebab apa? Ni dalam. Tapi Zohir tu dah pakar lah pasal tu bukan kita kata molek. Di dalam ni ada. Bagaimana tu? Daripada akidah ngaji pasal mana? Tak ada puluh lah. Hak pasal cakap ni tidak dia main pokok intelek je. Dia cuma pergi kelas mingguan, kelas bulanan, kelas jemputan. Dia pun duk kata sebab 20. Lepas tu hak di kalangan hak pendengar dia tu faham tak pegangan. Dia ajar dak ilmu Quran untuk hak dia ajar tu memahami akidah, dia ajar dak ilmu Quran. Dia duk tanda ke sebab 20 je. Hak ngaji dengan dia tu. Nak ngaji pegangan mana direct Quran ni, hak tu kena ngaji betul benar lah. Sebab kita nak memahami ayat Quran apa semua. Tapi nanti orang sok itu kaedah terbaik. Kita ambil kaedah yang disusun oleh ulama muktabar, yang diiktiraf oleh seluruh dunia sebab 20 ni kita mengaji pegang permulaan. Lepas tu kita mengaji pula asma wa sifat, kita mengaji pula ilmu Quran tambahan. Macam duduk pondok, dia bukan ngaji sebab 20 je, dia ngaji ilmu tafsir daripada kulit ke kulit. Tahu kulit ke kulit, daripada alif lam mim sampai ke habis. Orang kata nak kembali kepada Quran tu, dia pernah ngaji tafsir sampai ke habis ke tak tahu. Kita dah pun bukan ngaji sebab 20 je. Kita ngaji tafsir daripada awal alif lam mim daripada Fatihah sampai ke Al-Baqarah. Tapi tu untuk kemas laginya. Tu tak apalah kita ada dah asal. Tapi untuk bawa dalam masyarakat boleh. Kita mari sini kita ajar tafsir daripada awal sampai habis. Kita ambil tafsir Arab apa semua. No. Mana padanglah kaedah ni. Lepas tu sami-sami kita ngajilah. Tafsir kita ngaji, hadis kita ngaji. Tapi kalau tu dang nak tu, kita ada dah ni. Sekurang-kurang banyak kita ambil ayat-ayat dia. Dia kata belajar sekali pening, belajar kali kedua pening. Tapi jangan banyak tanya kata dia. Banyak tanya imam lemah. Sebab apa? Dia tu ustaz pun dah faham, dia tu ustaz tu dah faham. Dia tak faham benda ni. Dia tak faham. Ada satu tu, tapi dia bukan dalam bab sebab 20 lah. Nak ceritanya, dia tak faham pegangan. Cerita bab iman. Ini bukan cerita bab sebab 20 lah. Tapi dalam kuliah yang sama, cerita berkaitan dengan iman. Maknanya Asy'ariyah ni terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah, Imam Asy'ari ni terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab dia takrifkan iman dengan membenar hati. Mana kalau gitu kau, kalau dak buat apa beriman juga kan? Dia tu. Dah, iman benar hati je kan? Kalau tak buat beriman juga. Dak sembahyang beriman juga. Ada soal. Apa? Orang tak sembahyang tidak beriman, kafir. Orang tak puasa tidak beriman, kafir. Itu khawarij, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia tuju kat orang lain khawarij. Dia tuju kat orang khawarij. Kita memanglah iman hati di kalangan ulama tauhid. Sebab apa dalam Quran banyak dia bila sebut iman berkait dengan hati. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang Allah Ta'ala tulis di hati dia keimanan. Wa qalbu mutmain bil iman. Hati tetap dengan iman. Dari Quran banyak iman berkait dengan hati. Maka di kalangan ulama tauhid bukan kata Imam Asy'ari je. Iman adalah membenar hati. Dalam dia membenar, dia akan beriman. Dia tak main, tak puasa pun dia masih akan beriman. Dia kata kalau gitu, orang tak main beriman, beriman lah.
Tapi iman yang lemah, iman yang nipis. Hak ni hak timbul kata dosa dia banyak, masuk neraka, tapi ada iman, akhirnya masuk ke syurga juga. Makna apa situ? Makna dia ni banyak perintah Allah dia tak buat, banyak larangan Allah dia ni buat, dia tak tinggal. Maknanya, tapi dihukumkan masih lagi beriman. Tiba-tiba dia kata mana ni takrif iman ni hati saja, hak ni menyalahi ahli sunnah wal jamaah, dia kata. Jadi mana iman ni mengaku hati kita buat, kalau tak buat tidak beriman, itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Adapun ulama hadis, ulama fiqh tersebut dulu, iman tu benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ini tarik iman di kalangan ulama hadis dengan ulama fiqh. Itu untuk kesempurnaan iman, bukan untuk sah iman. Kalau nak sah iman kena ada 3 tadi, itu khawarij, bukan ulama hadis, bukan ulama fiqh ahli sunnah wal jamaah, bukan. Ulama tauhid, iman benar hati, tapi iman dengan Islam, ihsan dia berkait. Mana apa? Dalam bab tarik iman pun dia buta. Itu bab tarik iman lah. Tak boleh apa pasal macam ni. Kalau jenis jahil murakab payah. Bukan apa cerita, kadang-kadang orang kita ni nak mengaji, dia tak dang kata dia, kita tek. Oh learning ilmu di hujung jari, dia kata. Tek kena pasal tu. Orang pula ada nama, cakap pula pandai. Akhirnya kita terpengaruh. Kita kena hormat di kalangan alim ulama. Sebab jalan alim ulama seluruh dunia. Tetapi bukan satu jalan je. Ini sekurang-kurang bagi kita lah. Tadilah kita mak ayah, nak ajar apa anak kita pegangan? Nak ajar dengan tafsir Quran. Kita nak mak ayah ni, kita nak ajar anak kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajarlah wujud, kitab, bakok. Ini bukan cara Quran. Kami mana tidak sifat Allah ni dari Quran lah. Tapi cara susunan tu disusun oleh ulama kemudian. Lepas ngaji kalau kau tinggi, mengaji ilmu Quran pula. Mengaji ilmu Quran pula. Kalau tak faham bab mustahil ni, dia kata macam-macam. Tuhan ada, lawang tak ada. Pening orang dengar. Sekali ada, lepas tu lawang tak ada. Tuhan mendengar, lawang ni pekau. Mula-mula mendengar, kediam dia pekau. Dia ngaji. Tak ngaji. Tuhan nampak, lawang buta. Mula-mula nampak, dia tengok, lepas tu kediam lawang dia buta. Kata ada depan tu suka ilah, kata tergamuk dia tu. Ada pasal gini. Laku juga kadang. Laku. Orang kita panggil juga biasanya. Mana? Dia bukan lawang lah. Tuhan basar melihat, lawang buta. Lawang buta ni makna mula basar, lepas berlawang dia buta. Dia bukan kata Tuhan buta, dia nganyi kaedah tu. Dia nganyi kaedah tu. Mula-mula ada, lawang tak ada. Mula-mula ada, lepas berlawang kalau kan tak ada lah pula. Ini pernah kena satu program masa tu metode dulu. Ustaz tu jadi pengusi majlis. Ustaz tu jadi pengusi majlis. Ini tak ada cerita bab 20 ni. Ini cerita ada tajuk khusus lah, tak ada kaitan dengan tauhid. Tapi pengusi ni dia ingat, dia buat macam buat gurau lah. Tuhan ada, lawang tak ada. Belum ada, lawang tak ada. Dia buat gurau pengusi ni. Lepas tu dia terserah kepada ahli panel. Ahli panel tu silap masa tu Dr. Aziz Hanafi. Kau perlis kan Dr. Aziz Hanafi tak silap. Dia panel. Dia tajuk bukan tajuk 40 ni. Sebelum dia pergi pada tajuk tu, dia komplain yang sana. Dia kata berkaitan kaedah 40 kita jangan permainkan. Sebab ini kaedah ulama-ulama muktabar. Lebih kurang gitulah. Kalau ada tersalah tu, itu tersalah kaedah orang yang bawa, bukan salah ilmu tu. Jadi ustaz ni bergerak, moga ni doktor dia ustaz biasa je. Dia pun mana tak sakit dia gitu, dia cuma nak macam nak tak gurau lah. Tak gurau main. Kalau Dr. Zanapi ni pakai wis lalu. Barulah dia pun pergi pada hak tajuk program tu lah. Ingat jalan leka ni, jalan leka kuah program tu masa tu mereka. Masih ada tu.
Dia kata dia main. Jadi kaedah ni banyak. Di sini pakai kaedah sifat 20. Itu je lah. Ini satu daripada kaedah. Ini sekurang-kurang bagi kita orang awam. Sekurang-kurang. Tapi kita ngaji dah lebih sikit. Ilmu Quran kita mengaji, ilmu hadis kita mengaji, ada tambahan. Dalam ayat-ayat Quran mencerita kekuasaan Allah Ta'ala, mencerita kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kita lagi kuat-kuat. Tapi kalau kita ngaji tafsir pun dah capa, mana kita ada dah ni asal kita ni. Asal ambil mana? Ambil di Quran juga, cuma kaedah je. Tapi bagi orang tak tahu pengembangan ni, dia pelik mana pulak macam tu. Cuba tengok lah. Tengok lagi kita boleh jumpa. Tapi mana hok tak setuju tu ramai tak setuju je. Mana orang faham juga. Tapi kalau dia jenis tak sedar juga, wallahualam lah. Jadi mana kita kata Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, inilah kaedah kita. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Ini pegangan secara ijma'. Tak sama sekali maksudnya Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan, yang mana sifat kekurangan ni pun tidak terhingga banyaknya juga. Itu pun secara ijma'. Sebab kita ni selain daripada berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul pun ada secara ijmal, ada secara tafsir. Ijmal ni secara umum, secara kasar. Tafsir ni secara detail, secara perhalusi. Sama juga dengan kita beriman dengan Rasul. Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pastilah di kalangan manusia yang terbaik sifat dia. Sifat pun terbaik, tubuh badan pun terbaik, keturunan pun terbaik. Mana Rasul ni banyak sifat lebih di dia. Tapi sifat lebih di Rasul ni banyak, tetapi bukan sampai tidak terhingga. Tu banyak lah. Hak sifat Allah ni, sifat kesempurnaan bagi Allah banyak, bilangan kita terhingga. Kalau kita pegang sifat Rasul secara ijmal, kita pegang Rasul ni sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu nombor 2 dah. Tu secara tafsili, secara satu-satu sifat. Bukan Rasul ni ada 4 sifat ni je, bukan. Rasul dipilih oleh Allah Ta'ala sendiri. Dipilih oleh Allah Ta'ala sendiri. Bukan Rasul tu mitok, bukan Rasul tu berdoa, bukan kaum yang angkat nama, bukan. Allah Ta'ala pilih pada azali. Allah Ta'ala pilih pada azali. Bukan Allah Ta'ala hitam, mana yang bagus buat Rasul ni. Bukan gitu. Ada macam kami kurang je. Allah Ta'ala hitam, hadir ni baik di Rasul. Oh, hitam macam manusia hitam. Allah Ta'ala pilih pada azali lagi dah. Bila Allah Ta'ala pilih Rasul, mestilah Rasul ni di kalangan manusia yang terbaik. Sifat dia sifat tinggi ni, sifat manusia. Rasul bukan Tuhan. Ini sifat lebih. Hak di Rasul ni seorang manusia, banyak sifat lebih dia. Banyak. Tapi bilangan terhinggalah sebab manusia. Hak banyak tu pegang secara ijma'. Secara satu-satunya tak apalah, ambil 4 sifat daripada banyak tu, kadanglah. Itu hak sifat Rasul. Hak bilangan Rasul pun sama juga. Kita baru keiman dulu kan. Kita pegang secara ijma'nya, Rasul ramah, Nabi ramah. Ramah mana tu setengah kata Nabi 124,000, Rasul 314 orang ataupun 313 orang. Tapi atas jalanan yang lebih kuatnya, bilangan Nabi Rasul jangan duduk bubuh lah. Ramah sudah. Ramah sudah. Berapa? Serah pada Allah Ta'ala. Kita beriman bahawa Nabi Rasul ni ramah. Tapi daripada ramah Nabi Rasul ni, hak wajib kita beriman seorang adalah 25 orang. Sebab apa? Sebab 25 orang ni namanya tercatat di dalam Al-Quran. Dan nama Nabi 25 orang tercatat dalam Al-Quran. Hak ni wajib kita tahu seorang. Sebab apa? Dikira perkara ni di antara maklum fiddin bidarurah. Benda yang orang mudah tahu. Benda yang orang tahu belaka ni, kita kena beriman. Hak nama Rasul 25 orang ni, sebab nama ada dalam Quran, dikira benda yang mudah orang tahu. Memang orang tahu belaka nama 25 ni. Sebab apa? Nama ada dalam Quran. Orang tahu belaka. Jadi tahu belaka ni sebenarnya bukan ambil dalam Quran. Kalau ambil dalam Quran sendiri, dia pun jadi 25.
Tak jumpa warna. Ada orang tak pernah khotam sekali. Sekali pun tak pernah. Ada orang tak sekali nak khotam. Muqaddam budak nak baca. Lepas tu macam mana ni? Dia kata nama Rasul 25 ni di antara perkara agama yang semua orang tahu belaka nama Rasul 25 ni. Sebab apa semua tahu belaka? Ada Quran kan tu. Tahu belaka lah. Kalau gitu kena kenal Rasul 25 ni. Mujur jugalah ulama ambil nama 25 ni bubuh luar lah. Ngapa cari luar? Sebab apa? Nak cari dia tak jumpa. Lepas ngapal luar 25 orang, kita beriman seorang-seorang, lepas tu kita baca, jumpa tak boleh kau kemah. Tapi terbit luar 25 orang ni sistem Quran. Ada. Ada masa Nabi suruh macam ajar budak-budak tu kan. Bilang nama Rasul. Zaman Nabi Hasan ada gitu. Ada. Dan yang memang ni ulama yang susung. Tapi susung memang ni ambil Quran lah. Kenapa nak ambil luar? Sebab nak cari sendiri tak jumpa. Ni mana ulama yang tolong kita. Sama dengan Kaedah sebab 20 tu buat sama lah. Sistem tu tak ada. Tapi ambil mana? Ambil Al-Quran. Mana kamu? Kalau ulama tak terbit nama Rasul 25 ni, kenal tak kau? Baca-baca jumpa lah. Ini Musa Harun pasang. Oh, besok tak mudah. Itu kalau ngaji tu. Saya tak ngaji. Orang mengaji dengan tak mengaji ni, mana ramai kau? Orang ngaji Quran dengan tak ngaji Quran, mana ramai? Ramai tak ngaji. Lah, tahu dah ya royak apa, ramai tak ngaji. Ramai tak ngaji. Bukan setakat tak ngaji, buta pun ramai. Buta huruf, buta Quran. Buta Quran pun ramai. Yang ngaji Quran ni malu. Dah umur tu dah pergi ngaji Quran. Mana? Iqra' nombor 1, nombor 2 dia malu kata dia. Akhirnya betul Fatihah je. Alhamdulillah dah tu. Main mikir nak betul Fatihah. Tak tahu orang pesen ni macam mana nak beriman dengan Rasul 25 orang. Jadi ulama berdua, hak 20 ni wajib kita beriman secara seorang-seorang. Secara tafsir dipanggil. Tapi Rasul bukan 25 orang. Kita kena beriman sekalian Rasul. Sekalian, bukan 25, sekalian. Yang lain tu beriman cara kasar. Ya. Sama dengan malaikat, sama dengan kita. Malaikat makhluk Allah yang paling banyak, makhluk Allah yang paling besar. Lepas tu kita beriman secara ijmal. Cukup lah. Tapi yang wajib beriman satu-satunya hak 10 tu lah. Hak ketua malaikat Jibril, Mikail, hak 10 tu. Kemudian malaikat hafazah, malaikat hamalatul arsy yang menengok arah, atau beriman satu-satu. Kita sama juga. Rukun imannya beriman dengan sekalian kita. Sekalian kita. Kita yang turunkan oleh Allah Ta'ala, kita beriman belaka. Yang terbaik belaka. Hak kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi syarat tak dipakai lah. Tapi kita beriman dengan sekalian kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah mengatakan 104 butir ke 114 butir ke, hak molek ni jangan duduk hingga. Tapi kita diturunkan oleh Allah Ta'ala ni banyak. Hak wajib kita beriman sutir-sutirnya 4 butir je. Tapi bukan beriman 4 tu je. Hak tu beriman secara tafsili satu-satu kita. Hak banyak lagi tu, hak tu beriman secara ijmal. Maknanya Allah Ta'ala menurunkan banyak kitab kepada rasul-rasul, ke semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Kita beriman belaka. Bukan beriman Quran saja, beriman dengan sekalian kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak sekalian tu secara ijmal. Kalau 4 butir hak besar-besar ni, Quran, Quran, Taurat, Injil, Zabur ni, ini beriman secara sutir-sutir, secara tafsili. Sekarang kata Ustaz tadi, kita ditolong oleh ulama-ulama muktabar awal. Dan ulama-ulama ni lah yang memberi kita mengenal Allah dengan ilmu Allah. Tapi ada setengah-setengah orang tu dia menghina dan mengeji ulama tersebut. Yang kedua, kita minta Ustaz terangkan maksud wasatiyah yang lebih heboh sekarang ni.
Itu ke-9 tu ni. Kelapa ke-9 tu ni. Jauh tajuk. Tak ada pun kena keluar dia. Sekiranya kita dihina dengan dalam keadaan itu, ada kita nak gunakan perkataan wasatiyah tu. Kita dah berhenti wasatiyah. Tapi kita nak agama memang sederhana. Agama kita sederhana. Tidak ada melampau dalam agama. Wasatiyah tu dia pun nama je. Wasatiyah dia nya orang ambil dia ambil, dia tambah dia buat tepi. Itu wasatiyah dia. Kita wasatiyah kita nya hak Tuhan pun wajib, kita pun wajib. Hak Tuhan kata sunat tak wajib, kita kata sunat, kita tak wajibkan. Itu sederhana lah bang. Dia hak wasatiyah tu wasatiyah hak pasal lain. Hak hina ulama macam tadi lah, mempermain-mainkan sebab dulu tu hina ulama lah. Itu bukan seorang ulama tu. Ulama kurung berkurung, zaman berzaman, 100 dunia pakat itu amai. Ada makan malam ni, ada jamuan. Bismillah. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sebab permulaan agama mengenal Allah, dengan bahawa kita berpegang dengan akidah sifat-sifat bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah ni tidak terhingga. Lepas tu pegang secara umum terlebih dahulu. Maksud suci Allah Ta'ala daripada hak lawang dia. Bila sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya, hak lawang dia pun hak mustahil tidak terhingga banyaknya juga. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh dalam hatinya dengan bilang satu itu 20 sifat. Oh, tu 20. Itu ya, yang kedua secara tafsili. Wallahu a'lam. Okay. Kemudian mana kita ni? Jemaah. Jemaah. Sejam sebelum asar di tengah asar lah. Kalau asar 3.40 Betul? Ha? 3 dah main asar pula. Yang balik habis kelas main asar balik. Gitu. Kedok-dang lah. Ha? Yelah, mandi 3.30 tu bukan sejam sebelum asar lah. Ya. Boleh. Tapi kita ni lah sambung-sambung. Takut orang tak nak lagi sayang kau. Boleh. Betul. Kalau kita yelah belajar ni sepatutnya bulan Ramadan kau kuat belajar. Kalau kita berganda kan, ganjaran berganda. Bukan semayang je berganda, bukan baca Quran je berganda, belajar pun berganda. Kau pun ganda 70. Jadi kita sayang kau. Jadi kalau macam kelas subuh, kelas duha tak terganggu, kelas gari jadi terganggu. Mana dia terganggu. InsyaAllah lah kita Jumaat minggu depan lah. Mana sejam sebelum asar, bukan 3.30. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna masabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman nabi salihin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.